Siapa Ustaz Khan pun jumpa ni dengan Syekh Muhammad sebenarnya. Oh, itulah. Mai Asatizah pilih kita ni. Itulah, Masya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Saya memberikan sedikit alu-aluan lah, sebagaimana yang dimaklumkan dalam grup kita sebentar tadi, bahawa malam ini kita akan mulakan sesi pengajian satu bidang yang belum kita cover di Klinik Mengaji Kubat Center, iaitulah bidang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita Alhamdulillah ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Tab yang akan bersama-sama dengan kita, orangnya pakar insya-Allah, yang akan berbicara dengan kita, akan menjelaskan kepada kita tentang satu ilmu yang sebenarnya adalah fardu ain bagi kita, yang cukup penting lah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Jibril tu, 3 ilmu tu, ilmu akidah, ilmu Islam, ihsan, dan iman dan ihsan. Yang ini cover bahagian iman lah. Sebenarnya ilmu akidah ni antara ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Jadi disebabkan itu kita memilih untuk kita anjurkan pengajian kitab akidah untuk kita hadamkan lah. Dan Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Nasir sudi bersama-sama dengan kita di sini untuk mencurahkan ilmu bersama-sama dengan jemaah Kubat Center. Jadi beliau merupakan orang yang tak jauh lah dengan kita, duduk pun satu taman dengan Kubat Center juga, dan berkhidmat di Kolej Darul Hikmah pun tak jauh daripada taman, sebelah taman juga, dalam jabatan apa Ustaz? Jabatan Akademi Pengajian Islam Program Usuluddin. Jadi nanti hari ini kita akan berkenalan lah dengan Al-Fadhil Ustaz. Cuma saya memberikan sedikit aluan berkenaan dengan pengenalan pengajian kita. Kita akan gunakan kitab, cuma mungkin hari ini Al-Fadhil Ustaz tak mulakan dengan kitab lah. Cuma kita akan gunakan satu kitab, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Ni kitab dia, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, yang dikarang oleh Syekhna Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Jadi kitab ni on the way nak sampai ke Kubak. Jadi untuk nanti akan datang dalam minggu ni atau minggu depan, untuk minggu ni kita akan mukadimahkan dulu ilmu akidah. Jadi taklah rujuk sangat dulu pada kitab ni. InsyaAllah untuk dapatkan kitab ni nanti boleh kontak saya lah. Nanti saya akan berikan link iklan dia dalam grup kita untuk dapatkan kitab ni untuk pengajian yang minggu-minggu yang seterusnya. Untuk pada hari ni kita mukadimahkan dululah pengenalan. Mungkin Ustaz Nasir pun akan perkenalkan diri sikit, dan juga pengenalan kepada ilmu yang kita nak terokai lah, ilmu yang kita nak pelajari di Kubat Center ni untuk setiap hari Selasa malam insya-Allah. Untuk Selasa malam bersama dengan Ustaz Nasir untuk kita bahaskan tentang ilmu akidah insya-Allah. Jadi nanti tentang maklumat kitab saya akan bagi tahu kemudian. Tapi hari ini kita boleh sama-sama dengarlah mukadimah ataupun pendahuluan daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan ilmu akidah. Jadi dengan tidak membuang masa, dengan segala hormatnya, boleh bantu juga, jangan lupa share majlis kita ni kepada rakan-rakan, supaya dapat manfaat lebih lagi ramai orang lah insya-Allah yang boleh dapat manfaat. Ni kita nak mula daripada awal ni, dan Al-Fadhil Ustaz Nasir pun akan jelaskan dengan mudah insya-Allah supaya kita mudah faham. Okey, jangan lupa bantu share, like dan sebagainya untuk sebaran lebih ramai manfaat lah insya-Allah. Dan dengan segala hormatnya saya jemput kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Tab untuk memulakan sesi pengajian kitab akidah ataupun pengenalan ilmu akidah pada malam ni insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wattabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi ulamaina wa masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai-bagai limpah kurnia dan nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Semoga kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur, dan dalam waktu yang sama juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersabar, kerana hidup kita ini digilir-gilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nikmat kita bersyukur, dalam keadaan musibah kita bersabar, dalam taat kita syukur, dalam maksiat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Quba dan khususnya Al-Fadhil Ustaz Fahmi atas jemputan untuk sama-sama menyumbang dalam program pengajian di Quba ini. Dan niat saya ialah untuk infak ilmu lah serba sedikit, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah Allah Taala rezekikan kepada mereka, mereka keluarkan infak. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa khairul infaq al-ilm, sebaik-baik infak itu adalah ilmu. Dan niat saya juga tidak lain dan tidak bukan di sini ialah untuk sama-sama belajar, bukan untuk menggurui, tapi untuk sama-sama belajar. Saya juga mahu mengulang kaji. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita pun lupa, kita terkeliru. Jadi bila kita membaca kembali, kita mengulang kaji kembali, dia dapat mengingatkan kita apa yang telah kita lupa dan membetulkan apa yang telah kita keliru. Dan sebagai pengenalan, saya ingin mendahulukan pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini dengan membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang dikenali dengan hadis Al-Musalsal Al-Awwaliyah Bir-Rahmah, yang lazimnya dalam pengajian tradisional sebahagian daripada alim ulama kita memulakan pengajian mereka, pertemuan pertama mereka dengan pelajar-pelajar mereka dengan membacakan hadis Musalsal Al-Awwaliyah Bir-Rahmah yang diriwayatkan dengan jalur sanadnya melalui Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum, wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama'. Yang bermaksud orang-orang yang berkasih sayang itu disayangi, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tabaraka wa ta'ala. Maka kasihilah, sayangilah mereka yang ada di
bumi, nescaya kalian akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Dan ini harus difahami, maksud mereka yang ada di langit itu ialah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang di langit, seperti para malaikat yang berada di langit, Arash di langit. Dan jangan disalahfahami merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akidah kita Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat, tidak berarah, tidak berkedudukan. Ini nanti insya-Allah kita akan temukan dalam perbahasan kita berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan hadis tersebut menegaskan tentang sifat rahmah. Sifat rahmah ini merupakan asas dalam tradisi keilmuan Islam, sifat kasih sayang, dan merupakan sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan dirimu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Begitu juga ayat Al-Quran dalam suratul Fatihah, ayat pertama dalam suratul Fatihah, menurut pandangan mazhab kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Begitu juga Allah Subhanahu Taala menyebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi tiap-tiap suatu. Dan dalam satu hadis qudsi disebutkan, wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Maka pengajian kita ini kita landaskan atas dasar rahmat dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Taala dan merahmati sesama insan, sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ulama rabbaniyin. Dan hadis tersebut sedikit saya riwayatkan daripada beberapa orang guru, antaranya Syekhuna Al-Muhaddis Syekh Muhammad Awad Mankush Al-Mankush yang berasal daripada Mesir. Begitu juga daripada Syekh Taha Karan, Syekh Taha Karan rahimahullah, yang baru meninggal, saya ingat bulan lepas, baru meninggal, seorang mufti mazhab Syafi'i di Afrika Selatan. Kebetulan saya sempat bertemu dengan beliau dahulu dalam satu program di Turki, terjumpa. Jadi saya ambil kesempatan untuk ambil riwayat sedikit daripada beliau. Jadi beliau mengijazahkan hadis musalsal al-awwaliyah birrahmah daripada Syekh Wan Izzuddin, ataupun dikenali juga dengan Pak Anjang, Ibnu Wan Ibrahim Al-Qadahi, daripada Pondok Gajah Mati, daripada Ustaz Zaidi Abdullah Asyah Alami, dan juga daripada beberapa orang masyayikh yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Semoga dengan itu Allah SWT memberkati pertemuan kita hari ini dan seterusnya insya-Allah. Dan dengan hadis tersebut saya ijazahkan kepada sidang hadirin yang mendengar pengajian pada malam ini. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini saya sedikit memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya akhukum fillah Muhammad Nasir ibnu Muhammad Tam. Muhammad Nasir bin Muhammad Tam. Orang biasa panggil Ustaz Nasir saja. Dan saya berasal dari Johor Darul Ta'zim. Lahir di Kampung Tanjung Gading, Kampung Tanjung Gading, Tanjung Gading, tersasul. Kampung Tanjung Gading Laut, Kesang, Tangkak. Kalau dahulu disebut Muar lah, tapi sekarang sudah menjadi daerah Tangkak. Saya lahir di sana, kemudian berpindah kampung ayah di Kampung Kuala Paya, Segamat Johor, di Buluh Kasab, Segamat Johor. Kemudian berpindah ke Felda Ulu Belitung, Keluang Johor. Dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Paya, Segamat. Kemudian sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Felda Ulu Belitung, Keluang. Kemudian menyambung pengajian ke Sekolah Arab Bandar Tenggara, ataupun hari ini dikenali sebagai Sekolah Menengah Agama Bandar Tenggara, Kulai Johor. Selanjutnya selepas daripada syahadah i'dadiyah,
saya menyambung pelajaran saya ke Ma'had Johor Bahru dan ambil SPM di sana. Setelah SPM, saya menyambung pengajian saya ke Universiti Islam Antarabangsa dan mengkhususkan dalam bidang usuluddin dan perbandingan agama, dan graduate tahun 2002. Selanjutnya saya terus sambung ke peringkat ijazah sarjana, master, juga dalam bidang usuluddin dan pemikiran Islam, dan graduate alhamdulillah pada tahun 2005. Itulah serba sedikit pengajian, latar belakang pengajian saya lah. Dan kemudian insya-Allah dalam pertemuan kita ini saya telah bincangkan dengan Ustaz Fahmi bahawa kita akan sama-sama membincangkan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhuna Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kitab ni sangat baik dan mudah untuk difahami, iaitu kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Okey. Dan apa yang dimaksudkan dengan sifat 50? Jadi di dalam buku ini dia akan jelaskanlah apa yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana pada hari ini ramai ada golongan-golongan yang klaim diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dari sudut pengajarannya berbeza daripada apa yang sepatutnya dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini dijelaskan siapakah sebenarnya yang dirujuk sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti kita akan jelaskan dalam buku ini. InsyaAllah bila sampai kesempatannya kita akan terangkan. Kemudian yang dimaksudkan dengan akidah 50. Kita biasa dengar belajar sifat 20. Okey. Sebenarnya sifat 20 tu dia agak kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Yang lebih tepat sebenarnya ialah sifat 50. Macam mana boleh datang sifat 50? Macam mana datang sifat 20? Sifat 20 ni kerana orang yang menyebut bahawa kita belajar sifat 20 tu hanya fokus pada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada lagi selain daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ketahui, iaitu selain daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ada lawannya iaitu sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah pula satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi perbincangan tentang 4 sifat-sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Lawannya pula 4 sifat yang wajib bagi sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul, dan diikuti dengan satu sifat yang harus bagi para nabi dan rasul. Jadi 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1, jumlahnya semuanya adalah 50 sifat. Dan keseluruhan 50 sifat ini adalah apa kita katakan sebagai mabadi asas lah dalam perbincangan akidah, huraian bagi makna kalimah syahadah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, dan nanti akan dihuraikan kenapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni nama yang wajib 20, sedangkan ada lagi nama-nama Allah Ta'ala disebutkan 99 nama di dalam setengah hadis Nabi SAW. Jadi macam mana tu? Tu nanti akan dihuraikan. Maknanya kita kena bersabar. Tak semua benda kita kena cerita pada hari ni kan. Nanti kita ikutilah pengajian ni perlahan-lahan. Nanti insyaAllah sampai pada masanya kita akan temukan jawapan. Okay? Baik. Pada pertemuan malam ini, saya ingin dahulukan dengan kita membincangkan tentang Al-Mabadi' Al-Asyarah. Al-Mabadi' Al-Asyarah ataupun 10 prinsip dasar sesuatu ilmu. Jadi fokus kita ni ialah ilmu akidah. Dan setiap bidang ilmu ni, tak kiralah bidang ilmu apa pun. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usul tafsir, ilmu usulul hadis, usulul fiqh, ilmu nahwu, saraf,
Masing-masing ilmu tu ada dia punya mabadik dia, ataupun prinsip-prinsip dasar dia, ataupun kita kata ni sebagai asas epistemologi, ataupun asas falsafah ilmu. Tiap-tiap ilmu tu ada asas falsafah ilmunya, dan ulama menyatakan bahawa ada 10 perkara yang dianggap sebagai al-mabadi' al-asyarah, ataupun prinsip-prinsip dasar, 10 prinsip-prinsip dasar bagi sesuatu ilmu. Ini berdasarkan kepada satu syair ada disebutkan, inna mabadi kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a jaza syarafa. Baik. Jadi disebutkan di situ bahawa mabadi', makna prinsip-prinsip setiap bidang ilmu, setiap disiplin ilmu, kullu fannin, itu ada asyarah, ada 10, iaitulah al-haddu, kemudian al-mawdu'u, kemudian al-thamarah, kemudian fadluhu, nisbatun, nisbah, wadi', isim, istimdad, hukmu syari'. Jadi al-haddu tu maksudnya ta'rif. Apa ta'rif ilmu tersebut? Mawdu' itu maksudnya apa mawdu'? Perbincangan, topik yang dibincangkan dalam suatu ilmu itu. Kemudian samarah. Apa samarah tu? Samarah ni apa buah yang, apa hasil lah nak cerita. Apa buahnya ataupun apa hasilnya daripada kita mempelajari sesuatu ilmu. Kemudian fadl, apakah kelebihan yang ada pada ilmu tersebut. Kemudian nisbah, ilmu ni dinisbahkan kepada apa? Apa dia punya nisbah atau kaitan ilmu tersebut. Kemudian wadi'. Wadi' ni maksudnya siapakah yang menyusun atau meletakkan dasar-dasar ilmu. Kemudian nama. Okey, apakah nama yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian istimdad maksudnya ambilan. Ilmu ni diambil daripada mana? Sumbernya daripada mana? Dan selanjutnya lah hukmu syari'. Apakah dia hukum syarak dalam mempelajari ilmu tersebut. Baik. Jadi kita tahu bahawa ilmu kita ni ialah ilmu tauhid ya. Jadi ini saya sebenarnya ambil sikit ulasan daripada Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri ala Jauharatit Tauhid yang bernama Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, yang telah diberikan syarahnya oleh Fadilatul Syekh Masyayikhina Al-Ustaz Al-Doktor Mufti Misr Al-Sabiq Ali Jumaah Muhammad Al-Syafi'i. Al-Doktor Al-Syekh Ali Jumaah Muhammad Al-Syafi'i. Baik. Yang pertama sekali ialah mawdu'. Apa nama bukan mawdu' aja. Apa dia had? Had. Had maknanya ta'rif. Ta'rif ilmu ni. Ilmu ni tadi kita kata ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Jadi tauhid ini kata Syekh Ali Jumaah dalam huraiannya, dikata pada bahasa lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahid. Pengetahuan bahawa sesungguhnya sesuatu itu satu. Tauhid. Kalimat tauhid ni daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Kalau diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Melayu kita, tauhid tu maksudnya mengesakan ataupun menjadikan sesuatu itu satu. Itu secara harfiah. Ataupun yang lebih tepat sebenarnya ialah mengesakan. Orang esa ni pun bahasa Melayu kan. Orang Kelantan Pantai Timur biasa sebut esa dua kan. Esa tu satu lah. Esa. Tapi dari sudut istilah syarak, apa makna ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid ni ialah ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Ilmu yang dengannya kita dapat mengisbat ataupun dapat menetapkan ataupun dapat menegaskan berbagai-bagai akidah dalam agama yang diambil daripada dalil-dalil yang meyakinkan. Ini dia punya ta'rif.
Ilmu tauhid ni ilmu yang bertujuan untuk mengisbatkan berbagai-bagai aqaid ad-diniyah, akidah-akidah dalam agama. Apa dia akidah-akidah dalam agama? Iaitulah al-arkanul iman, 6 rukun iman sebagaimana yang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanyakan oleh Jibril dalam hadis Jibril yang panjang itu, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan kepada baginda beberapa perkara. Pertama ditanyakan tentang Islam. Mal Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 5 rukun Islam. Kemudian Jibril menjawab sadaqta, betul. Kemudian ditanya lagi, apakah dia iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 6 rukun iman. Iaitulah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, pahit dan manisnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manis dan pahitnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 rukun iman. Jadi 6 rukun iman itu adalah asas kepada al-aqaid ad-diniyah. Kemudian ditanyakan pula tentang ihsan. Bila ditanyakan tentang Islam, Rasulullah menyebutkan apa yang terkandung di dalam iman, dalam Islam. Bila ditanya tentang iman, ditanyakan Rasulullah menjawab apa yang terkandung di dalam iman, rukun-rukunnya. Tapi bila ditanya tentang ihsan, Rasulullah SAW menyifatkan ihsan tu. Menyifatkan ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah anda beribadah kepada Allah seolah-olah melihat kepadanya, dan sekiranya anda tidak melihat kepadanya, maka sesungguhnya dia melihat, dia memandang kepada anda. Jadi ilmu fiqh diasaskan daripada Islam, kemudian akidah itu diasaskan pada al-iman, manakala ilmu tasawuf itu diasaskan pada al-ihsan. Kemudian ditanyakan pula tentang bilakah kiamat, maka Rasulullah SAW menyebutkan mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya iaitu Rasulullah lebih tahu daripada yang bertanya iaitu Jibril. Maknanya pengetahuan tentang hari kiamat ni tak ada siapa pun tahu. La yujalliha li waqtiha illahu, tiada yang mengetahui bilakah tarikh sebenar kiamat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan pula tentang tanda-tanda kiamat. Wa ma amaratuha. Jadi itulah beberapa perkara yang ditanyakan oleh Jibril yang kemudian membentuk asas-asas ilmu yang dasar dalam agama. Yang tadi disebutkan ilmu fiqh daripada Islamnya, kemudian ilmu tauhid atau akidah daripada imannya, rukun imannya, kemudian tasawuf daripada ihsannya. Kemudian ada satu lagi cabang ilmu yang ramai orang tak kurang ambil perhatian. Cuma lately ni ramai orang suka nak ambil tahu, iaitu tentang fiqhut tahawulat. Fiqhut tahawulat. Ini antara lain yang menggagaskannya ataupun yang mendetailkannya itu ialah Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adani, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, hafizahullah. Itu nama bagi ilmu tauhid, nama bagi ilmu tauhid ataupun ta'rif bagi ilmu tauhid. Kemudian yang kedua adalah maudhu'. Maudhu' ni maksudnya topik yang dibahaskan di dalam ilmu tauhid. Jadi maudhu'nya wa maudhu'uhu zatullahi ta'ala min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Wa zatur rusuli kadzalik wal mumkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sani'ihi wa sam'iyat min haitsu i'tiqaduha. Umumnya beginilah. Makna maudhu'nya ialah tentang yang pertama zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai', min haitsu ma yajibu lahu, zat Allah Subhanahu wa taala dari sudut apa yang wajib baginya, makna sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastahilu, dan sifat yang mustahil baginya, wa ma yajuz, dan sifat yang harus baginya. Itu maudhu' yang pertama. Maudhu'nya yang kedua ialah wazatur rusuli.
iaitu zat para rasul. Begitu juga maksudnya dari sudut sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, kemudian sifat-sifat yang mustahil bagi mereka, dan juga sifat yang harus bagi mereka alaihimussalatu wassalam. Okay. Dan hal-hal yang berkaitan dengan perbincangan tentang para rasul, iaitu berkaitan dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Begitu juga berkaitan dengan mukjizat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti irhas, seperti karamah, seperti apa beza karamah, mukjizat dan irhas, kemudian apa beza semua perkara itu dengan sihir, dengan istidraj, kemudian tentang ma'unah. Jadi itu adalah huraian, adalah perbincangan-perbincangan yang termasuk dalam kategori perbincangan tentang zat para rasul alaihimussalatu wassalam. Baik, kemudian membahaskan juga tentang mungkin. Mungkin ni apa? Iaitu membicarakan tentang alam ini, makhlukat ni. Alam yang mungkin ini sebagai suatu jalan untuk kita mengenal kepada Maha Pencipta. Sebab tu dalam kitab-kitab akidah, kalau kita perhatikan, tengok kitab akidah yang paling mudah. Contohnya kitab yang biasa digunakan di setengah-setengah pengajian di masjid. Dulu saya belajar di sekolah agama Johor, saya belajar iaitu kitab Risalatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Ustaz Abdul Ghani Yahya. Ustaz Abdul Ghani Yahya rahmatullah alaih. Jadi sebelum masuk pada perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia bahaskan dahulu tentang pertama hukum-hukum. Dibahaskanlah mula-mula sekali tentang hukum akal dan bahagian-bahagiannya. Kemudian hukum syarak dan bahagian-bahagiannya. Kemudian hukum adat. Itu yang mula-mula sekali dibaca. Jadi ini berkait dengan aspek, kalau dalam pemikiran Islam dipanggil epistemologi ataupun falsafah ilmu. Kemudian baru sebelum masuk perbincangan tentang Tuhan, dia tak terus masuk tentang Tuhan ni, belajar akidah ni. Dia bahas dulu tentang apa? Dia bahas dulu tentang alam ini dahulu. Tentang alam ni dulu. Jadi kat situ dipetiklah apa yang dalam philosophy of religion ataupun falsafah agama disebut sebagai al-adillah al-aqliyah ala wujudillah. Dalil-dalil akli bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kat situlah ada kalam cosmological argument, hujah kosmologi kalam, dan macam-macam jenis hujah lagi, hujah teleologi. Ini dalam bidang philosophy of religion tu ada dibahaskan, dan dalam ilmu kalam yang lebih tinggi dibahaskan. Tapi sebenarnya benda tu rupanya, walaupun ilmu tu perbahasan tinggi, menariknya perkara tu sudah dipelajari, boleh kita anggap peringkat rendah lah. Saya belajar kitab Risalah Tauhid tu di sekolah agama Johor ketika kira umur saya tu umur saya kira-kira 12 tahun atau 13 tahun. Makna awal-awal sekolah menengah. Kita dah didedahkan dengan pemikiran yang tinggi di dalam akidah. Jadi pembelajaran ilmu akidah menurut manhaj kalam ni sebenarnya membantu kita meningkatkan aras berfikir kita. Kan hari ni duk sebut tentang berfikir aras tinggi kan. Kebat tu. Berfikir aras tinggi. Jadi sebenarnya melalui pembacaan kitab-kitab akidah terutama yang dikarang oleh para masyayikh, para ulama kita, sebenarnya kita dah didedahkan dengan benda-benda tu. Cuma bila kita tidak ada asas dalam hal-hal yang berkait dengan falsafah, mungkin penjelasan tu agak kurang mantap. Itu sajalah. Tapi kita dah terdedah. Jadi salah satu daripada maudhu' ilmu akidah ni, kata Syekh Ali Jumaah, ialah tentang mungkin. Mungkin, alam mungkin ini. Itu juga dibahaskan di dalam perbahasan akidah. Kenapa? Alam mungkin ini menjadi dalil kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Al-Attahiyah dalam salah satu syairnya, dia kata apa? Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada tiap-tiap sesuatu terdapat tanda yang membuktikan, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu Maha Esa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan
malam dan siang, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda, bukti-bukti bagi golongan ulul albab. Ulul albab ni maksudnya orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Kemudian perkara keempat yang menjadi maudhu' dalam ilmu akidah ni ialah as-sam'iyat. As-sam'iyat maksudnya perkara-perkara ghaib yang hanya diketahui melalui perantaraan wahyu, melalui perkhabaran, sama ada melalui wahyu ataupun melalui wahyu ni maksud termasuk Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya tentang ahwalul akhirah, hal ihwal hari akhirat. Tentang ba'ats, perbangkitan daripada kubur, tentang mahsyar, tentang haud, kemudian tentang haud, kemudian ataupun telaga, kemudian tentang kausar, tentang mizan, timbangan neraca, tentang hisab, tentang sirat, kemudian tentang al-jannatu wan nar, syurga dan neraka, dan tentang bidadari dan segala nikmat di dalam syurga, tentang siksaan di dalam neraka. Hal semua itu sebut adalah perkara-perkara sam'iyat, tentang para malaikat, tentang jin, tentang syaitan. Itu termasuk dalam hal-hal sam'iyat ataupun hal-hal ghaib yang hanya diketahui melalui perkhabaran daripada para rasul, melalui Al-Quran maupun pada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, itu adalah maudhu' ilmu akidah. Jadi saya ulang lagi. Pertama, maudhu' ilmu akidah ialah berkaitan dengan Allah ataupun zatullah, dari sudut sifatnya yang wajib, sifatnya yang mustahil ke atasnya dan sifat yang harus. Kemudian berkaitan dengan zat para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang wajib bagi mereka, yang mustahil ke atas mereka, yang harus bagi mereka. Kemudian berkaitan dengan al-mumkin, iaitu tentang alam mumkin ini sebagai dalil membuktikan kepada Allah yang Maha Pencipta, dan juga tentang berkaitan yang menunjuk dalil kepada keesaan dan juga sifat-sifat kesempurnaannya. Dan kemudian yang keempat, hal ghaibiyat ataupun sam'iyat yang berkaitan dengan perkhabaran perkara-perkara ghaib daripada wahyu. Baik. Kemudian samarah dia, apa dia buah ataupun hasil yang kita dapat daripada mempelajari ilmu tauhid ni ataupun ilmu akidah ni? Ma'rifatullah bil barahinil qat'iyah wal fawzu bis sa'adatil abadiyah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang qat'i, bukti-bukti yang putus, yang pasti, bukan bukti-bukti yang zanni. Sebab dalam akidah, kita menegakkan akidah kita tu berdasarkan dalil-dalil yaqiniyah yang qat'iyah. Dalil-dalil yang qat'i, bukan pada dalil-dalil yang zanni. Dalil-dalil zanni ni maknanya dalil yang tidak dalil-dalil yang biasa digunakan di dalam amalan ataupun dalam fiqh, dalam ilmu fiqh. Dalil qat'i ini maknanya dalil yang putus, dalil yang pasti. Jadi samarah dia ataupun buah daripada ilmu tauhid ini ataupun hasil daripada pembelajaran ilmu tauhid ini, kita dapat mengenal Allah Subhanahu taala dengan sebenar-benar kenal, berdasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i, hujah-hujah yang qat'i. Dan apa hasilnya? Yang lain, yang paling besar yang kita harapkan daripada pembelajaran ilmu akidah ini ialah al-fawzu bis sa'adatil abadiyah, kejayaan mendapat kebahagiaan yang abadi. Maksudnya apa? Dapat pertama masuk ke dalam syurga. Yang pertama sekali ialah lepas daripada api neraka. Itu pertama sekali. Lepas daripada api neraka. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam syurga. Kemudian yang ketiga, dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Dengan penglihatan yang nyata, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bila kaif, yang tidak dapat kita gambarkan, sifatkan. Kemudian yang keempat, dapat mardatillah, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada azab neraka, daripada api neraka, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Itu hakikat kejayaan yang sebenar. Tapi kejayaan tersebut tidak akan tercapai melainkan dengan akidah yang sahihah, akidah yang betul.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia bertemu dengan Tuhannya, maksudnya masuk ke dalam syurga, dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan mensyirikkannya dalam ibadat dengan sesuatu yang lain. Dalam mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain dalam ibadat kita. Syirik kat sini pertama syirik yang besar, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut i'tiqad kita. Sama ada melalui perkataan, maksudnya i'tiqad, niat kita, perkataan ataupun perbuatan. Dan satu lagi ialah syirik dalam arti kata syirik yang kecil, iaitu riak. Syirik yang kecil, kalau syirik besar membatalkan akidah. Syirik yang kecil seperti riak itu membatalkan amal, menjadikan amal kita sia-sia. Jadi itu nama samarah ataupun buah yang terhasil daripada pembelajaran akidah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yang benar-benar ikhlas, masuk dia ke dalam masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga, atau kama qala. Maksud ikhlas ni kata Imam Hasanul Basri, maksudnya ucapan la ilaha illallah yang dipenuhi segala tuntutannya, iaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT serta menjauhi segala larangannya. Okey, maka masuk ia ke dalam syurga. Ataupun dalam hadis lain disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Jadi orang yang masuk syurga ni dengan la ilaha illallah tu, satu, ada orang yang masuk syurga, terus masuk syurga tanpa hisap, seperti para anbiya, para syuhada. Ada yang masuk syurga tapi dihisap dengan hisap yang ringan. Tapi ada yang dia masuk syurga tapi setelah ia dijelum dalam api neraka. Maknanya setelah dia dimasukkan dahulu dalam api neraka, lalu kemudian setelah bersih, diberi syafaat, mereka diberi syafaat, baru kemudian dikeluarkan daripada neraka, masuk dia dalam syurga. Kerana apa? Asbab la ilaha illallah. Asbab la ilaha illallah. Macam baru-baru ni kita digemparkan dengan kes-kes banyak orang bunuh diri, minta Allah SWT jauhi perkara-perkara tersebut, dan sedihnya ia banyak dalam kalangan orang Melayu Islam kita. Jadi ada setengah-setengah, memang betul bunuh diri ni dosa besar, masuk dalam, kalau asasnya tu masuk dalam neraka. Tapi orang yang melakukan dosa besar ni dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala boleh ampunkan dia begitu sahaja, ataupun Allah Ta'ala boleh mengazab dia menurut kadar dosa dia. Tapi masih boleh syafaat selama dalam diri dia tu ada la ilaha illallah. Jadi salah kalau setengah-setengah orang ada kata orang mati bunuh diri walaupun di Islam masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu i'tiqad Khawarij, itu i'tiqad Mu'tazilah. Jadi kita kena betulkan. Jadi kita kena ada sangka baik dan doa. Sebab tu kita ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita mohon ampun bagi mereka. Tapi kita kena sadar bahawa ia tetap satu dosa besar. Tapi apa yang melepaskan kita daripada neraka dan memasukkan kita dalam syurga tadi ialah la ilaha illallah. Apa pula kelebihan mempelajari ilmu ni? Apakah keutamaan? Maksudnya fadluhu, keutamaan ilmu tauhid ni. Annahu asyraful ulum. Ilmu tauhid ni adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Kerana apa? Likaunihi muta'alliqan bi zatihi ta'ala wa zati rusulih. Wa ma yattabi'u dhalik. Kerana apa? Kerana ilmu ini paling mulia lantaran ia berhubungan, ia berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zat para rasulnya dan hal-hal yang mengikutinya. Itu sebab ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang paling mulia. Baik. Dan kemudian nisbahnya. Nisbah ilmu ni ialah annahu aslul ulum ad-diniyah wa ma siwahu far'un. Jadi ilmu tauhid ni adalah ilmu asal, ataupun dikata ilmu paling prinsipal. Ilmu paling dasar.
ilmu tunjang. Senang cerita, ilmu tunjang. Manakala ilmu-ilmu yang lain tu cuma farak aja, cuma cabang aja. Sebab tu ilmu tauhid ni juga dikenali dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ataupun ilmu yang berkaitan dengan fundamentals of religion, prinsip-prinsip dasar agama. Kemudian wadih dia. Wadih ilmu ini ialah Abul Hasan al-Imam Muhammad bin al-Imam Ali bin Ismail Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, yang nama penuhnya ialah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Abul Hasan, daripada keturunan as-sahabiyul jalil, sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Musa al-Ash'ari, ataupun nama sebenarnya ialah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Jadi kepada beliaulah dinisbahkan mazhab al-Asy'ariyah. Jadi pengikut-pengikut beliau itu dikenali sebagai al-Asy'ariyin ataupun al-Asy'ariyah. Kemudian Imam Abu Hasan al-Ash'ari ni hidup dari tahun 260 Hijrah sampai tahun 324 Hijrah. Masih dalam khairul qurun, sebaik-baik kurun. Okey, kemudian Syekhuna Muhammad Idrus Ramli ni juga ada mengarang satu lagi kitab berkaitan dengan mazhab al-Ash'ari. Satu lagi kitab berkaitan dengan mazhab al-Ash'ari. Wallahu ta'ala alam, kalau sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala, satu ketika nanti kita boleh bacalah kitab tersebut berkaitan dengan mazhab al-Ash'ari. Kita ni duk kata, awak ni mazhab apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia Ahlussunnah wal Jamaah? Masa tu kita tenganga, kita tak berapa jelas kadang-kadang kan. Orang awam biasa macam tu. Bila dituduh Syiah, marah. Bila dituduh Wahabi, marah. Tapi bila ditanya apa dia Ahlussunnah wal Jamaah, tak berapa jelas. Jadi kita nak jelaskan. Kemudian, yang kedua ialah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ataupun nama sebenarnya ialah Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi. Nama penuhnya Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi, yang juga dikenali dengan Imamul Huda. Gelaran Imamul Huda. Beliau wafat pada tahun 333 Hijrah. Lahir tahun 328 Hijrah. Wafat pada tahun lahir pada tahun 238 Hijrah. Meninggal tahun 333 Hijrah. Dan juga para pengikutnya dikenali dengan Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Kebanyakan yang mengikut mazhab Asy'ari ini dari kalangan dari sudut fiqahnya banyak bermazhab Syafi'i dan juga bermazhab Maliki, kebanyakannya. Kebanyakan yang bermazhab Syafi'i dan bermazhab Maliki dia ikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari, manakala kebanyakan yang mengikut mazhab Hanafi mengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kerana Imam Abu Mansur al-Maturidi pun dari sudut dari sudut silsilah ilmu fiqhnya bersambung kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ni dia lahir di Basrah. Manakala Imam Abu Mansur al-Maturidi berasal dari Samarkand, ataupun daripada satu kampung namanya Maturid. Kepadanya lah dinisbahkan Maturidiyah, mazhab Maturidiyah, dan yang lain-lain yang mengikutinya. Tapi ada lagi antara lain ulama yang terkenal juga selain daripada dua orang tokoh besar ini, ialah Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad At-Tahawi. Kepadanya lah dinisbahkan At-Tahawiyah. Matan akidah At-Tahawiyah itu adalah hasil karangannya. Jadi Imam At-Tahawi ini adalah anak saudara kepada Imam Al-Muzani, dan Imam Al-Muzani adalah murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam At-Tahawi dia bermazhab Hanafi. Jadi di muqaddimah akidah Tahawiyah tu dia ada sebut bahawa kitab akidahnya tu meriwayatkan akidah yang dianut oleh akidah yang diajarkan atau yang dipegang oleh Al-Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, kemudian Al-Imam Abu Yusuf dan juga Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tiga orang tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Jadi Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi ni penyusun kepada akidah At-Tahawiyah, hidup dari tahun 238 Hijrah, wafat lahir 238 Hijrah, wafat pada tahun 321 Hijrah. Jadi kesemua ulama ni semua berada dalam apa ni, kita boleh katakan masih dalam khairul qurun yang disebut oleh Nabi SAW. Khairul qurun qarni thumma yalunahu
Atau kama qala. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian yang mengikutinya dan kemudian mengikutinya. Atau kama qala. Baik. Kemudian istimdad. Istimdad ilmu ini. Satu lagi yang dia tak sebut kat sini, iaitu isim, nama. Nama bagi ilmu ini ialah, yang pertama, sebelum kita masuk istimdad, nama bagi ilmu ini ialah, selain daripada ilmu tauhid, dia juga dikenali dengan nama ilmu usuluddin. Juga dikenali dengan nama ilmu kalam. Juga dikenali dengan ilmu aqidah. Juga dikenali dengan ilmu al-fiqhul akbar. Juga dikenali dengan ilmu sifat. Dan setiap nama tu ada sebab dia. Ilmu tauhid kerana ia membahaskan perkara yang paling dasar sekali, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Kemudian disebut sebagai ilmu usuluddin kerana di dalamnya dibahaskan tentang perkara-perkara paling pokok, perkara-perkara paling dasar dalam agama, iaitu arkanul iman. Kemudian disebut sebagai ilmu akidah ataupun ilmu aqaidul iman kerana di dalamnya dibahaskan tentang akidah, iaitu 6 rukun iman yang kita dah sebutkan. Kemudian disebut sebagai ilmu al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Imam Maturidi, kalau tak salah saya, ada juga satu buku nama al-fiqhul akbar. Dan ada satu kitab dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, walaupun ia dibahaskan dan dibincang dan dibantah oleh sebagian ulama, juga berjudul al-fiqhul akbar. Al-Imam Mulla Ali Qari, seorang tokoh dalam mazhab Hanafi, ada mensyarahkan Al-Fiqhul Akbar, judulnya Syarhu Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar maksudnya fikih yang paling besar. Manakala ilmu fiqh yang kita baca tentang amalan amaliyah ni, tentang amaliyah, tentang ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan seumpamanya, itu disebut sebagai Al-Fiqhul Asghar. Fikih yang lebih kecil. Fikih yang lebih kecil. Jadi akidah disebut sebagai Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang lebih besar. Kerana dia berkait dengan perkara paling besar dalam agama yang perlu kita fahami. Kemudian disebut ilmu sifat kerana ia membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beberapa nama yang berkaitan dengan ilmu akidah. Satu lagi ilmu kalam. Ilmu kalam kerana di dalamnya, setengah ulama kata, di dalamnya diperdebatkan tentang masalah kalamullah. Adakah ia qadim ataupun makhluk? Ataupun setengah kata bahawa dinamakan ilmu kalam kerana ia membabitkan perbincangan, perdebatan, dialog di antara para ulama akidah. Qala hakaza, yaqulu hakaza. Jadi ada perbincangan, maka disebutkan kalam. Maka ulama ilmu kalam ni dikenali sebagai mutakallimin. Golongan para ulama mutakallimin. Kemudian istimdad. Istimdad ni maksudnya ambilan ilmu ni. Sumber ilmu ni ialah daripada dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli. Dalil-dalil akli, dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli. Mana dalil akli ni? Dalil-dalil yang berasaskan akal, bersumber daripada akal. Kemudian dalil-dalil nakli, makna dalil-dalil yang bersumberkan wahyu. Jadi ada keselarasan antara akal dengan nakal. Sebab tu kalau kita tengok dalam perbincangan akidah, biasanya dia akan letakkan dalil-dalil, dia letak dalil nakli, kemudian akan dibahaskan pula tentang dalil-dalil akli. Kenapa kita bila berdebat dengan orang-orang kafir ni dia tak percaya dah qala Allah, qala Rasulullah. Jadi macam mana kita nak berbahas dengan mereka tentang akidah? Kita guna dalil-dalil akli. Kerana akal ini ada dalam setiap orang, tak kira dia mukmin ataupun kafir. Sebab tu Allah Subhanahu taala menyuruh kita supaya berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Ta'ala suruh kita perhatikan alam kejadian ni untuk kita berfikir, bawa kepada dalil yang mengesahkan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian hukum syarak ataupun hukum syarak dalam mempelajari ilmu ini ialah disebutkan sebagai wajib aini. Wajib aini maknanya mempelajari ilmu akidah ni adalah fardu ain ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, min zakarin wa unsa, bagi setiap lelaki maupun perempuan. Okey, maupun perempuan. Kemudian masail dia. Masail, apakah masalah-masalah yang dibincangkan di dalam ilmu akidah ini. Jadi yang dibincangkan di dalam ilmu akidah ini adalah anil wajibati wal jaizati wal mustahilat, iaitu tentang sifat-sifat yang wajib, iaitu bagi siapa? Bagi Allah,
dan juga bagi para rasul. Wal jaizat, iaitu sifat yang harus bagi Allah dan para rasul. Wal mustahilat, iaitu sifat yang mustahil bagi Allah dan para rasul. Okey. Jadi ini adalah antara masail ataupun masalah-masalah yang dibincangkan di dalam ilmu akidah. Baik, itu 10 perkara yang merupakan mabadi' asyarah ataupun prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu akidah. Okey. Baik, mungkin ada pertanyaan antara pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ni pertanyaan yang popular lah. Pertanyaan yang popular, iaitu bagaimana pula dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Yang secara asasnya kalau kita perhatikan daripada literature akidah, antara yang terawal membuat taksim ataupun pembahagian tauhid ini kepada 3 bahagian dengan title ataupun dengan nama-nama seperti yang ini, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' was sifat, ialah Al-Hafiz Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah, ataupun ringkas kita sebut sebagai Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Okey, beliau telah menyusun ataupun telah membahagikan tauhid ini kepada 3 kategori yang disebut sebagai tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, manakala yang ketiga disebut tauhid al-asma' was sifat. Jadi kita kena faham apa sebab dia bahagi macam tu dan apa implikasi dia. Okey. Okey. Jadi tauhid rububiyah tu maksudnya ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mengesakan Allah SWT dalam aspek penciptaan, dalam aspek pentadbiran, pemberian rezeki, pengurusan alam ini. Mengesakan Allah SWT dalam aspek penciptaan ataupun mengesakan Allah SWT sebagai Rabb yang mencipta, yang menjadikan alam ini, yang memberi rezeki, yang menetapkan takdir setiap yang ada di dalam alam ini. Kemudian Al-Hafiz Ibn Taymiyah ni menyimpulkan bahawa semua manusia, tak kira Muslim ataupun kafir, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Barang siapa, dan jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini, maka mereka nescaya akan menjawab Allah yang menjadikan. Baik, ayat tu betul. Tetapi implikasi daripada itu, dia berkesimpulan bahawa orang-orang musyrik pun bertauhid. Dah jadi kontradiksi. Syirik tu lawan tauhid. Tauhid tu maksudnya mengesakan Allah, manakala syirik tu menyengutukan Allah. Sedangkan tauhid tu tujuannya nak membebaskan diri daripada syirik. Lalu bagaimana mungkin dikatakan orang musyrik itu mengesakan Allah, sedangkan mereka jelas-jelas telah menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situ yang jadi kekeliruan. Walaupun pada asalnya istilah tu tak ada masalah, tapi implikasi dia, tujuan dia, maqasid dia ataupun objektif ke mana dia nak bawa dengan istilah tu, dia nak sebut bahawa hakikatnya semua manusia, tak kira dia musyrikin, tak kira dia muwahhid, orang mukmin, muslim maupun orang musyrik, mereka itu bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Jadi ini menjadi masalah. Kerana apa? Ibarat minyak campur air, ataupun ibarat air mutanajis bercampur dengan air mutlak. Dia jadi rosaklah. Air mutanajis tu syirik lah. Sebab innamal musyrikuna najas, orang musyrik tu kan najis. Sedangkan tauhid tu adalah ibarat air mutlak. Kalau bercampur jadi rosaklah. Tak tepat penggunaan tu. Implikasi dia kat situ. Kemudian yang kedua disebut tauhid uluhiyah, ataupun juga dikenali sebagai tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, mengesakan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Memang betul kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut la ilaha illa ana
fa'budni, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tetapi yang kita isukan kat sini ialah apa implikasi dia dan apa objektif daripada itu yang dikehendaki oleh Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Jadi objektif kat situ ialah antara lain, kalau kita perhatikan, ialah untuk menghukumkan syirik kepada orang-orang yang bertawassul, orang-orang yang beristighasah, orang-orang yang bertabarruk dan seumpamanya, sedangkan hal-hal tersebut adalah perkara-perkara yang sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga asar para sahabat. Jadi nak pergi bawa kepada kesimpulan bahawa orang yang pergi berziarah ke kubur lalu berdoa di kubur, bertawassul dengan sahibul qabri, mungkin waliullah atau orang soleh dan seumpamanya, maka dikata dia telah melakukan syirik, maka digelarlah dia kuburiyun. Maka mereka tidak bertauhid dari sudut uluhiyah, kat situ perginya. Tadi dia dah kontradik, mengatakan orang musyrik bertauhid dalam hal dalam hal rububiyah. Kali ini dia gunakan alasan tauhid uluhiyah tadi nak menghukumkan orang yang berziarah ke kubur, berdoa, bertawassul dengan sahibul qabri ataupun bertawassul secara umumnya dengan sesiapa saja, sedangkan hal itu diharuskan oleh syarak, maka dihukumkan telah syirik dalam hal uluhiyah. Dekat situ begini. Kemudian tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat ni maknanya mengesahkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan pada sifat-sifatnya. Okey, tak ada masalah pada nama tu, tapi yang menjadi isu ialah pada objektif dia dan juga implikasinya. Kalau tadi dengan tauhid uluhiyah tadi dia kata orang yang bertawassul, orang yang beristighasah, orang yang menziarahi kubur, itu sudah syirik. Kerana apa? Telah merosakkan tauhid uluhiyah mereka. Itu implikasi dia. Maka jadilah takfir, tadlil dan tabni' dan seumpamanya. Kemudian dengan tauhid al-asma' was sifat, maksudnya beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan memiliki nama-nama yang indah, al-asmaul husna. Tapi kat situ sebenarnya implikasi dia ataupun tujuan yang nak bawa ialah untuk menolak golongan yang mentakwilkan sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu Taala. Contohnya tentang masalah al-yad, tangan. Sebenarnya sebagian ulama dia larang terjemah yadullah tu dengan tangan. Al-Imam An-Nasafi contohnya dia melarang yadun terjemah kepada bahasa asing, bahasa Parsi ke, sebab Imam Nasafi tu dia berbahasa Parsi. Dia kata tak boleh terjemah. Kalau yadun, kekalkan yadun. Kenapa? Dia boleh bawa kepada salah faham. Okey. Ataupun masalah istiwa, masalah saq, wa yakshifu an saq, tentang betis dan seumpamanya, tentang wajah, al-wajhu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu semua adalah sifat-sifat khabariyah. Ataupun tentang nuzul, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thulusul lail akhir, sungguhnya Allah Taala turun, quote unquote, bukan turun secara fizikal atau jismiyah, tapi maknanya hadis tu begitulah secara zahirnya, turun difahami begitu. Lalu dengan alasan tauhid al-asma' was sifat tadi tu, pengikut Al-Hafiz Ibn Taymiyah dan pengikutnya ini membawa kepada implikasi objektif dia tu ialah untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat khabariyah tadi. Sedangkan takwil itu sendiri adalah merupakan salah satu kaedah dalam ahli sunnah wal jamaah bagi menyikapi sifat khabariyah selain daripada tafwid. Ada nanti dibahaskan. Nanti insya-Allah sampai masanya kita akan bincangkan secara lebih detail. Dan alhamdulillah Syekh Al-Kiai Muhammad Idris Sabri dia ada bahas dengan detail tentang perkara ni kan. Jadi pembahagian tersebut kita bukan lihat begitu saja pembahagian tu. Kita kena tengok apa objektif ataupun maqasid dan kemudian apa implikasi dia, ma'alat daripada pembahagian tersebut. Kerana dalam i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah
bahawa tauhid tu dalamnya terkandung seluruhnya. Dia tak boleh dipisah-pisahkan. Rububiyah tak boleh dipisahkan daripada uluhiyah, tak boleh dipisahkan dengan al-asma' wa sifat. Dia tiga sekali. Tak mungkin kita menamakan orang musyrik yang jelas-jelas syirik kepada Allah, kemudian kita bagi dia nama yang paling mulia, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyah. Tak mungkin, kontradik. Kemudian orang yang dah jelas-jelas mengucap dua kalimah syahadah, kemudian melakukan tawassul, kemudian kita kata dia telah syirik kerana melanggar tauhid uluhiyah. Tak mungkin. Ataupun menyesatkan orang yang telah mentakwilkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mentakwilkan sifat-sifat khabariyah, sedangkan takwil itu bahagian yang diterima dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia bawa implikasi seperti itu. Bagi saya nak sebutkan di sini sebagai satu kesimpulan bahawa bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita menyatukan, makna kita sebut sini bahawa tauhid itu dalamnya ada, dalam tauhid tu adalah rububiyah sekaligus uluhiyah sekaligus al-asma' wa sifat yang tak boleh dipisahkan sama sekali. Dan perumpamaan yang paling cantik lah kalau saya nak bagi itu seperti air. Air ni kalau dalam sains tu disebut apa? H2O. Air tu H2O. H tu makna satu hidrogen, dua oksigen. Satu hidrogen, dua oksigen. Kalau sekiranya dipecahkan, hanya hidrogen saja, dia tak boleh disebut air. Ataupun kalau ada oksigen saja, juga tak boleh disebut air. Ataupun hanya ada satu hidrogen, satu oksigen, juga tak boleh disebut air. Ataupun hanya ada dua oksigen tanpa hidrogen, juga kita tak boleh sebut dia air. Jadi yang dikatakan air tu, dalamnya tu H2O. Macam tu lah juga tauhid. Tauhid tu tak boleh. Ada tauhid rububiyah saja, tak ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah saja, tak ada rububiyah. Al-asma' wa sifat saja, tak ada tauhid rububiyah atau uluhiyah. Jadi kontradik. Jadi tauhid tu sebenarnya apa? Dalamnya terkandung ketiga-tiga tu tanpa terpisah. Kalau terpisah, maka rosaklah makna tauhid. Tu secara umum berdasarkan kefahaman saya. Saya ingat Fadilatul Syekhuna Syekh Yusuf Bakhur pun tak silap saya ada karang satu risalah dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Al-Fadhil Ustaz Syekhuna Ustaz Mukhlis, Raja Mukhlis, tentang masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Begitu juga Syekh Yusuf Dijwi. Syekh Yusuf Dijwi mantan mufti Mesir yang lama dahulu, sezaman dengan Syekh Syekh Muhammad Zahid Al-Kawthari, juga ada bahas menghuraikan tentang masalah dan kontradiksi yang ada dalam pembahagian yang tiga, tauhid tiga ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Dan kaedah yang telah disusun oleh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tu sangat baik dan sangat bermanfaat dan selamat untuk akidah kita, insya-Allah. Sekadar itu sahaja. Semoga Allah Taala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'u murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.